Okey, Mamat ni dia ada tag aku mengenai Muhammad Qasim, yang mereka dakwa Muhammad Qasim itulah Imam Mahdi. Bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa Imam Mahdi akan diislah dalam satu malam. Okey. Dan dalam video tu dia mengatakan yang bahawasanya ada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan Al-Mahdi ni dia akan diislah dalam satu malam. Okey, memang betul hadis tu ada, tapi hadis tu dia adalah riwayat Ibnu Majah, dan juga dia punya hadis tu adalah hasan. Jadi dia tak berapa kuat. Dia bukan hadis Bukhari dia hasan, dan dia bukan juga hadis mutawatir. Jadi kalau mereka dakwa Muhammad Qasim ni adalah Al-Mahdi, bagaimana? Sebab fizikal yang Nabi bagi tahu kan, kalau kita nak tengok fizikal sangat-sangat berlainan, kecuali kepala yang dahi luas tu lah kan, yang dia kata dahi dia botak tu dia kata luas. Okey lah, tapi mungkin Nabi nak beritahu dahi dia luas ni, dia adalah orang yang sangat-sangat ada banyak ilmu pengetahuan macam mana nak bawa umat akhir zaman ni kepada agama yang sebenar, iaitu berpaksikan rukun Islam, rukun iman, ihsan dan juga tanda-tanda kiamat. Macam mana yang Nabi SAW ajar pada kita, yang datangnya Jibril alaihissalam yang mengajar agama kepada para sahabat. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Yang Jibril ajar apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, apa itu tanda-tanda kiamat. Maksudnya, apakah tanda-tanda kiamat? Jadi, kalau nak tunggulah, misal katalah kita fikir pasal logik lah Kalaulah orang semua yang ikut Muhammad Qasim mengatakan dia akan diislah satu malam, bagaimana pengikut Muhammad Qasim ni untuk diajar mengenai tauhid yang sebenar? Sebab kita punya tauhid ni dah bercabang. Nabi bagi tahu ada 73 cabang. Tauhid hanya satu saja yang benar, iaitu jemaah Ghuraba, jemaah yang kecil, 313 orang je. Inilah jemaah yang sebenar, yang di dalamnya ada imam. Muhammad Qasim punya pengikut apa? Ramai ribu-ribu. Jemaah tabligh ramai ribu-ribu, ratus ribu, juta. yang bawa apa? Yang ikut Habib pun banyak juga. Yang ikut PAS pun ramai juga. Yang ikut Syiah pun banyak juga. Jadi yang akhir zaman ni, agama yang dibawa betul-betul yang menyamai Nabi Muhammad SAW, yang Nabi bagi tahu agama ni asalnya asing dan akan kembali asing, hanya Al-Mahdi saja yang bawa yang benar-benar mirip seperti mana yang Nabi SAW bawa dan sahabat anuti, iaitu agama yang menahan diri. Paksi dia kena rukun Islam, rukun iman, ihsan dan juga tanda-tanda kiamat. Dia tahu ilmu-ilmu fitan. Dia bukan ilmu eskatologi ataupun orang kata konspirasi. Bukan. Dia bukan konspirasi. Ini Yahud dan Nasara. Dia nak keliru kaum umat Islam cakap ini konspirasi. Padahal mereka punya agenda. Dan Nabi dah beritahu dah apa agenda-agenda mereka. Dan Allah pun dah bagi pesan pada kita. Macam mana Muhammad Qasim nak jadi Al-Mahdi kalau semua orang tunggu dia satu malam untuk diislahkan? Sebab dia mesti ada satu benda yang dia bawa. Syirik, yes. Kita kena tahu syirik. Macam syirik yang Muhammad Qasim kata, gambar-gambar apa semua kan, itu syirik kan, syirik. Tapi kena tahu juga Al-Mahdi bawa lagi besar, sehingga kan banyak kerajaan-kerajaan akan menentang Al-Mahdi. Sebab apa? Sebab kebanyakan kerajaan-kerajaan di atas muka bumi ni, dia punya paksi dia adalah UN, United Nation, iaitu sistem demokrasi. Itu syirik. Syirik yang besar, yang dibawa lah dengan asuhan-asuhan pada kita, pembelajaran barat, pekerjaan barat kan, makanan daripada barat, yang fast food apa semua. That's why semua orang tak boleh terima apa yang Al-Mahdi bawa. Sebab Al-Mahdi akan bawa pada agama yang sebenar. Macam mana kehidupan Nabi, macam itulah Al-Mahdi akan bawa. Al-Mahdi tak bagi rumah besar-besar semua. Sebab kalau ikut akhir zaman tu, Nabi bagi tahu Al-Mahdi ni yang pergi, yang mereka ada hadis Nabi yang mereka selamatkan iman mereka di Syam. Dan mereka ini membina ataupun membuat kemah-kemah. Dia bukan rumah.
Kemah. Maksud dia kemah ni, square feet dia kecil je. Yang betul-betul yang nak selamatkan iman. Dan mereka guraba, digelar guraba, golongan yang sedikit. Kita tengok semua yang ikut Nabi-Nabi semua golongan yang kecil. Bukan besar, dia tak sampai ratus ribu, tak ada. Yang ikut akhir zaman apabila Al-Mahdi dibaiat, barulah ada orang yang ada kesedaran, oh ini Al-Mahdi. Bila dah, sebab sebelum tu orang tak nak ikut. Orang ingatkan dia salah. Apa yang dia bawa ni macam, alah kau ni jumut sangat lah. Macam tu yang ini yang ramai orang cakap pada orang-orang yang menyampaikan kebenaran. Jumut lah, kau ni ikut zaman zaman batu lah. Itu dia, sebab orang tak nak ikut. Nanti dah, dan ada juga ulama-ulama dah tahu tak itu Al-Mahdi. Itu Al-Mahdi, tapi dia tak apalah, kau buat dululah. Kan? Nanti dah nak, Al-Mahdi dia akan bawa satu penghijrahan. Dia akan bawa manusia ni ke tempat-tempat yang Allah redha. Sebab apa? Bila mereka bergerak saja baru ada bantuan Allah. Macam mana Nabi Muhammad SAW hijrah, baru ada bantuan Allah. Macam tu juga Nabi Musa AS hijrah saja, dia bawa tinggalkan tanah air, baru ada bantuan Allah. Macam tu juga Nabi Nuh AS hijrah saja, bantuan Allah turun. Nabi Musa kan, ketuk je tongkat je sampai terbelah laut 12 lorong. Macam tu juga akhir zaman. Dan kebanyakan yang kebanyakan ikut Dajjal ni adalah 80,000 ulama. Ramailah ulama. Dia nak bagi tahu ramai ulama ikut Dajjal. Sebab apa? Dajjal yang bagi duit, iaitu bekerja ikut skop dia, yang dalam sistem pemerintahan Dajjal, demokrasi. Sebab tu ramai yang akan menolak Al-Mahdi. Sebab apa? Dajjal dia buatkan satu okey, kau nak jadi ulama, kau kena sijil ni apa tu semua. Itu semua sijil tu dia mengangkat diri. Macam-macam lagi lah kalau nak cerita kan. Jadi Muhammad Kasim, dia skop dia kecil je. Dia cuma pasal benda-benda yang orang lain pun mimpi. Ramai lah orang lain yang mimpi. Bukan Muhammad Kasim je yang mimpi. Ramai je. Kalau itu nak jadi hujah, sedangkan benda ni tak boleh jadi hujah. Dia tak boleh jadi hujah. Nak hujah, biar dengan Al-Quran, dengan hadis. Sebab nak betulkan akidah umat akhir zaman ni bukan satu perkara yang mudah. Itu yang dibawa oleh Al-Mahdi. Orang tak boleh terima apa yang dia bawa. Muhammad Kasim takkan tunggu dia islah. Dia mesti sebelum tu dia dah tahu dah nak dapatkan bantuan Allah ni. Islah tu mungkin tak berlaku sebab kebanyakan hadis-hadis ada yang dibawa oleh Syiah. Kan? Ada yang mereka dapat hijack banyak hadis. Hanya ulama-ulama yang hak saja yang tahu itu hadis palsu ataupun hadis yang mutawatir ataupun hadis yang Bukhari lah. Ini kita kena bagi pada orang-orang yang betul-betul orang-orang yang pakar dalam hadis. Dan Al-Mahdi adalah orang yang pakar dalam hadis dan dia tahu Al-Quran. Dia tahu maksud Al-Quran. Ini Muhammad Kasim tak tahu bahasa Arab, tak boleh bercakap banyak bahasa. Terutamanya dia kena bercakap bahasa Inggeris. Sebab kebanyakan orang ikut Al-Mahdi ni, Al-Mahdi kena pandai bahasa Inggeris. Dia boleh bercakap Urdu, dia boleh cakap Arab. Ini bahasa-bahasa yang besar. Kalau korang selalu pergi luar negara, korang tahulah bahasa yang paling banyak digunakan adalah bahasa Arab, bahasa Urdu dan juga bahasa Inggeris. InsyaAllah. Jadi kepada mereka yang ikut Muhammad Kasim ni, kita doakanlah semoga Allah bagi taufik dan hidayah. Jangan klaim sangat. Jangan kita mengangkatkan diri seseorang tu. Kita perlu mengangkatkan Allah. Kita nak bela agama Allah, jangan mengangkat seseorang. Sampai hari ni masing-masing nak mengangkat nama. Sebab apa? Sebab masing-masing nak pangkat, masing-masing nak claim diri mereka ni adalah orang-orang yang benar. First kali nak tahu orang tu benar ataupun tak, kita tengok apa yang dia bawa, rukun Islam atau rukun iman. Mereka sentiasa muzakarahkan pasal benda ni. InsyaAllah